Berkaitan sembahyang qada ini ada dua pembahasan. Yang pertama, waktu qada, adakah ia perlu disegerakan ataupun tak perlu disegerakan? Terdapat dua pandangan di kalangan ulama mazhab. Pandangan yang pertama, sekiranya sembahyang itu luput dengan sebab uzur. Yang kedua, sekiranya luput tanpa uzur. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al-hikmata wa thabata adh-dhihni wal 'aqli wal hilmi wal 'ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini meneruskan lagi pengajian kitab kita Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam, karangan Al-Hibrul Humam Ibnu Imad Al-Misri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pagi ini kita masuk tajuk baru, permasalahan ke-92. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumina fid daraini amin. Sembahyang diqamatkan dan makmum belum lagi ia tunaikan sembahyang qada'nya. Seorang ni dia ada qada', katakan dia tak sembahyang fardu isyak, lepas maghrib dia tidur kan, mengantuk sangat, bangun-bangun subuh, bangun subuh, jadi dia belum lagi sembahyang fardu isyak. Subuh ni nak sembahyang boleh tak secara berjamaah ni, ataupun nak sembahyang fardu subuh, sedangkan fardu isyak belum qada? Sah ke tak sah dia sembahyang fardu subuh tu, ataupun perlu qada dulu baru sembahyang fardu subuh? Khilaf ulama. Masalah ini adalah khilaf di kalangan 4 mazhab. Pembahasan dalam kitab kita ni, jika seorang hadir ke masjid, dia datang ke masjid dan sembahyang diqamatkan, sedangkan ia belum lagi tunaikan sembahyang qada'nya yang wajib atasnya. Seorang ni datang ke masjid, sampai masjid, Bilal pun dah qamat, tapi dia masih ada qada' yang belum
ditunaikan lagi. Belum dia qada lagi sembahyang-sembahyang yang telah ditinggalkan sebelum ni. Dia nak qada dulu ke ataupun sembahyang? Apa pandangan Imam Nawawi? Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Syekh Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu taala berkata di dalam kitab Ar-Raudhah, kitab Imam Nawawi yang bernama Raudhatul Talibin, taman bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Kata Imam Nawawi, disunatkan baginya bahawa ia mulakan dengan sembahyang qadanya lebih dahulu dengan seorang diri. Imam Nawawi punya pandangan adalah berdasarkan mazhab Al-Imam Syafi'i, sunat dia qada dulu seorang diri, kemudian dah habis qada, katakan sembahyang fardu isyak dia belum qada, ia qada dulu walaupun dah qamat, dah qada, barulah ikut sembahyang fardu subuh secara berjemaah. Sunat saja, bukan wajib mengikut mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Manakala mengikut mazhab yang lain, turutan sembahyang ini adalah wajib. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi berkaitan sembahyang qada ini, ada dua pembahasan. Yang pertama, waktu qada, adakah ia perlu disegerakan ataupun tak perlu disegerakan? Terdapat dua pandangan di kalangan ulama mazhab. Pandangan yang pertama, sekiranya sembahyang itu luput dengan sebab uzur. Yang kedua, sekiranya luput tanpa uzur. Dua. Contohnya, dia ni tertinggal sembahyang disebabkan tidur, bukan dia sengaja. Tertidur, bangun-bangun dah masuk waktu lain. Ni ada uzur. Satu orang ni, yang seorang lagi dia tinggal solat bukan uzur. Tak ada keuzuran bagi dia, tinggal gitu kerana shopping kan. Dia kata Allah seluar kotor pula. Ataupun perempuan ni berjalan-jalan, sedangkan dekat pasar raya ni ada surau. Dia kata tak bawa telekung pula. Ataupun perempuan ni kadang-kadang bila dia berjalan, dia nak sembahyang, dia kata pentis dia kotor, tak bawa pentis lain, dia tak sembahyang. Tak apalah, dia kata balik nanti qada. Ini sengaja ke tak sengaja? Ya sengaja, kan dia tak tahu nak pergi berjalan. Maka keadaan ini ada dua pandangan ulama. Sekiranya ianya luput tanpa uzur, telah bersepakat Imam Abu Hanifah di kalangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali dan Syafi'i ala ujubil mubadarah ila al-qada'i fawra. Sepakat empat mazhab, sama ada mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, qada mesti segera. Qada mesti segera, tak boleh tangguh-tangguh. Alah, sembahyanglah dulu, sembahyang maghrib dulu, kemudian lepas maghrib baru qada asar. Tadi tertinggal ataupun sengaja ditinggalkan kerana pergi shopping, dia wajib. Sebab apa wajib? Disegerakan. Li'annal fawata bi ghairi udhrin dhanbun. Meninggalkan sembahyang dengan sengaja ni dosa. Wa taubatu minadh-dhunubi, bertaubat daripada dosa disebabkan sengaja ni mesti taubat dengan segera. Mesti taubat dengan segera. Kita kalau buat dosa dengan sengaja, tak boleh tangguh-tangguh taubat. Sebab kita tak tahu ajal kita, tiba-tiba datang dengan tiba-tiba. Kita dalam keadaan mati membawa dosa. Oleh sebab itu melakukan dosa dengan sengaja kena taubat. Dan taubat makna bertaubat daripada dosa ni tak boleh tangguh-tangguh. Tak apalah nanti umur dah 50, 55, besok dah tua-tua, barulah kita taubat. Tak apa, zaman muda ni kita enjoy. Tak boleh. Taubat mesti segera, sebab kita tak tahu bila ajal tiba. Kerana meninggalkan sembahyang tu berdosa. Dia tak boleh tangguh nantilah.
ataupun dia kumpul banyak baru dia qada. Tak boleh, dia kena ala faur, mesti segera. Manakala jika luput dia tertinggal sembahyang ni dengan uzur, seperti keuzuran iaitu tertidur ataupun terlupa sembahyang, ataupun dalam keadaan ianya tidak ada air dan tidak ada tanah, dia pun tak tahu pening nak sembahyang ke tak sembahyang kan? Nak sembahyang ke tak sembahyang, dia pening sebab dia tak pernah mengaji. Balik rumah contohnya tak ada air, pergi tanya orang, tanya apa semua, dia kata tempat kita ni 3 hari tak ada air. Kau tak tahu ke? Dia kata macam mana tahu, aku balik kampung. Rumah pula no di atas tingkat 20. Lift pula rosak contohnya. Nak beli air betul-betul untuk minum saja, pergi turun beli air nak berwudu tak boleh. Semua orang pakat dah beli air sebab selama 3 hari tak ada air, pakat semua orang beli air ngam-ngam untuk minum. Dia kena tayamum, nak tayamum macam mana, debu pun tak ada. Dia pun pening, macam mana ni? Tak apalah, dia kata lepas 3 hari nanti kita qada. Ni dia tak tahu, dalam keadaan dia tak tahu. Dia tak tahu macam mana nak bertayamum. Kata bertayamum, apa benda tayamum aku pun tak tahu, cara bertayamum pun tak tahu, contoh. Jadi kalau tanpa keuzuran wajib. Tapi kalau ada uzur, 3 mazhab kata wajib qada dengan segera, kecuali mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i kata mengqadakan sembahyang disebabkan uzur, hukumnya adalah sunat sahaja, mazhab kita. Manakala mazhab Hanafi, Maliki, Hambali wajib qada dengan segera walaupun tertinggal bukan dengan sengaja. Contohnya bangun tidur, Allah dah habis waktu, kena segera ambil wudu, kemudian qadakan. Contohnya kita sekarang ni tertidur kan, bangun-bangun dah subuh, ambil wudu, qada isyak dulu, baru sembahyang fardu subuh. Mereka berdalilkan sabda Nabi SAW, iaitu Nabi SAW telah memberitahu barang siapa yang tertidur ataupun terlupa, maka hendaklah ia sembahyang ketika mana ia ingat. Idza raqada ahadukum anis salati aw ghafala anha falyusalliha idza zakaraha. Apabila seseorang itu tertidur ataupun terlupa, maka hendaklah ia mendirikan salat apabila ia ingat. Dan firman Allah Ta'ala, aqimis salata li zikri, dirikanlah salat kerana ingat aku. Dah teringat kena salatlah, dah teringat kena salat. Berdasarkan hadis itu menunjukkan bahawa barang siapa yang tertidur atau terlupa tiba-tiba teringat, tak boleh tangguh dah, kena qada dulu. Tak kira lah sengaja ke tak sengaja, kena qada gitu. Dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, aqimis salata, dirikan salat, li zikri, kena ingat. Mana kena ingat Allah, kena diri salat dengan segera. Kalau tertidur tu dia tak ingat. Maka manakala di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhum, ulama-ulama Syafi'i mengatakan tidak sunat, iaitu hanya sunat sahaja, dia qada dengan segera berdasarkan hadis Nabi SAW ketika mana dalam peperangan Khaybar, Nabi SAW dan juga para sahabat termasuk Bilal tertidur. Bilal pun tak terbangun, tahu-tahu matahari dah. Maka Nabi SAW telah menyuruhkan Bilal, jadi dah lama bangunkan semua dan sebagainya, sehingga Bilal
azan ke tak azan kau Bilal? Oh, dia kata dia pun terlelap. Maka Nabi SAW telah memerintahkan Bilal dan Qamat semayang, dan mereka pun semayang fardu subuh. Semayang fardu subuh, tapi bukanlah dengan segera semua pakat bangun dah semua. Maka ini menunjukkan bahawa tidaklah mestinya bangun-bangun terus semayang. Kali kita boleh bangun ke orang lain, bolehkan sehinggalah semua dah bersedia, dan kita pun semayang fardu subuh yang telah tertinggal disebabkan keletihan tadi sehingga tertidur langsung. Ini menunjukkanlah hadis Nabi SAW, manusia ni ada kalanya kalau penat sangat tertidur sampai terlepas, tapi boleh diqada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan nak qada ni segera ke tak segera. Kemudian macam mana cara nak qada? Adakah boleh diqada ini tak ikut tertib waktu? Contohnya kita semayang fardu subuh dulu baru qada semayang fardu isyak, ataupun mesti ikut tertib? Tak boleh semayang fardu subuh melainkan dah semayang fardu isyak. Dia tak boleh langkau. Tadi semayang fardu maghrib, langkau pula semayang fardu subuh, tinggal isyak. Isyak tu mana kita qada lepas subuh. Tak ikut tertib. Terdapat beberapa pandangan di kalangan para ahli ulama dalam bab ini. Mazhab Hanafi, Maliki dan juga Hambali, tertib solat ini wajib. Sama ada ianya ditinggalkan dalam keadaan dia bermusafir ke dalam keadaan dia tak bermusafir, qada mesti dalam keadaan ianya tertib. Belum qada semayang zuhur, tak boleh semayang fardu asar. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat ni dah ada waktu dia. Ini waktu zuhur, ini waktu asar. Tak boleh terus-terus semayang fardu asar, zuhur tak buat. Zuhur belum dibuatkan. Ini mengikut pandangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Juga mazhab Hambali ila anna tartiba bainal fawaiti wajibun, iaitu di antara qada-qada yang luput ini adalah ikut tertib. Kalau kita nak qada, contoh qada zuhur, qada asar, qada maghrib, tak boleh contohnya kita maghrib qada dulu, kemudian kita turun pula semayang fardu, teringat zuhur pula tak. Kita rasa ini semayang fardu zuhur 4 rakaat kan. Kejap dia ambil zuhur, kejap dia ambil subuh, kemudian dia qada pula asar sebab dah lama dulu-dulu dia tak semayang ni. Kemudian dia ambil maghrib, kemudian dia ambil isyak, kemudian dia turun balik maghrib. Dia ikut tertib, ikut rasa seronok nak qada maghrib, maghrib dulu. 3 mazhab tak boleh. Sebab inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Manakala di kalangan mazhab Imam Syafi'i, qada mengikut tertib ini adalah sunat sahaja. Qada mengikut tertib ini hanya adalah sunat sahaja, kerana berdasarkan hadis berkaitan tentang peperangan Khandaq. Hadis ini panjang. Dalam peperangan Khandaq menunjukkan bahawa qada di kalangan para sahabat ini tidak mengikut tertib. Maka mengikut tertib itu adalah sunat sahaja dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhum. Kita sama balik kita. Oleh sebab itu pendekatan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab kita ini menyatakan bahawa disunatkan baginya bahawa ia memulakan dengan sembahyang qadanya. Sebab mazhab Imam Syafi'i mengqada itu bukanlah dengan segera, dan tertib itu tidak diwajibkan. Kalau dia nak sembahyang fardu subuh dulu, kemudian dia qada sembahyang isyak pun boleh. Pun boleh. Disunatkan baginya bahawa ia mulakan dengan sembahyang qadanya lebih dahulu dengan seorang diri, dan apabila selesai daripada qada dan sempat mendapati jamaah, maka hendaklah sembahyang ia serta mereka itu. Ini pandangan Imam Nawawi, kebanyakan ulama.
Tapi kalau kita baca pandangan mazhab lain, itu dia straight. Hanya dalam mazhab kita Imam Syafi'i ini dibahaskan, kalau qada sembahyang fardu belum dilaksanakan, tak boleh sembahyang sunat. Tak boleh sembahyang sunat. Itu pandangan ulama Syafi'i. Kalau kita mengaji kitab Furuq Masail, pengarang kitab Furuq Masail Syekh Daud Al-Patani begitu tegas. Dia pegang pandangan yang paling kuat dalam mazhab kita, sesiapa yang belum habis qada sembahyang fardu, tak boleh sembahyang sunat. Macam mana nak sembahyang sunat? Tujuan sembahyang sunat adalah untuk tampungkan kekurangan sembahyang fardu. Sembahyang fardu pun tak buat lagi, macam mana nak tampung? Kita nak tampung, macam mana sembahyang fardu pun tak buat lagi? Oleh sebab itu tidak boleh sembahyang sunat kecuali setelah sempurna qada sembahyang fardu. Ini straight dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Adapun mazhab Maliki, menangguhkan qada itu berdosa. Sembahyang sunat muakkadah dapat mana hukumnya sah. Contohnya qabliyah ba'diyah ni, yang mana-mana muakkadah kita lakukan walaupun ada qada lagi, sembahyang tu sah. Tapi berdosa kerana menangguhkan qada. Pandangan ini kalau dalam keadaan orang terlampau banyak sangat qada ni, sampai bila dia nak sembahyang qabliyah ba'diyah? Sembahyang qabliyah ba'diyah pun tak boleh, sembahyang duha pun tak boleh, sembahyang tahajud pun tak boleh. Qada, dah habis qada baru nak merasa sembahyang sunat. Kalau mengaji kitab fiqh, kelebihan sembahyang sunat tasbih, setakat tahu je lah sembahyang sunat tasbih ni kelebihannya. Kelebihan sembahyang qabliyah ba'diyah ini, sembahyang qabliyah zuhur boleh memadamkan api neraka. Barang siapa sembahyang qabliyah, contohnya ba'diyah, sebanyak 4 rakaat, maka sesungguhnya wajabat lahul jannatu. Barang siapa sembahyang sebelum sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, maka wajiblah ia masuk syurga. Mana sabitlah masuk syurga. Ini kelebihan. Rahimahullahu ta'ala, Nabi SAW berdoa pada Allah, Allah merahmati mereka yang sembahyang 2 rakaat sebelum sembahyang fardu asar. Doa Nabi itu, rahimallahu ta'ala man shalla qabla al-asri, barang siapa yang sembahyang sebelum sembahyang fardu asar ni, sembahyang sunat, dia ada muakkadah, ada ghairu muakkadah. Kalau sembahyang 2 rakaat pun telah didoakan oleh Nabi. Oleh sebab itu dalam kitab fiqh menyebut, ulama-ulama fiqh kata, carikanlah kelebihan doa Nabi. Doa Nabi. Sebab Nabi SAW telah doakan rahimallah, Allah rahmati. Mana orang sembahyang qabliyah sebelum asar ni telah dapat doa Nabi, Allah telah rahmatikan dia. Bila dapat rahmat Allah, selamat daripada azab Allah Ta'ala. Jadi ulama fiqh dia pandang kepada lafaz hadis itu sendiri. Kenapa Nabi sebut rahimah? Maknanya doa Nabi. Nabi telah doakan. Jangan sampai kita terlepas daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai mazhab kita, bagi orang-orang yang banyak qada ni, meloponglah dia, tak dapat apa. Tapi qada tetap qada, kata Imam Malik. Tengok situasi. Kalau terlampau banyak sangat qada, dia pun kembali kepada fitrah ni, dah tua baru kembali pada fitrah. Alhamdulillah saya kembali kepada fitrah. Sebelum ni kau bukan fitrah lah, begitu. Kembali pada fitrah. Sekarang ni orang kata kembali pada fitrah, kembali pada fitrah. Terlampau banyak qada ni, tak merasa dia sembahyang sunat. Dalam kadang-kadang begini kita tengok fleksibelnya. Kalau sikit-sikit qada dulu. Kalau dia nak qada innalillah terus, tak merasa sembahyang sunat. Umur sekarang pun dah tua dah. Dia pun qada, lepas sembahyang subuh dia qada subuh dulu, lepas nanti pun orang sembahyang isyraq ataupun sembahyang duha dia qada selama 6 tahun, qada aja, nanti terus tak masa sembahyang sunat.
Tak puasa sembahyang sunat. Tengok keadaan lah. Pandangan ulama ini adalah untuk kita ada yang memudahkan dan juga tidak menyusahkan. Itu belajar 4 mazhab. Semua ni betul belaka. Jadi Imam Malik pandangan begitu. Tapi Imam Syafi'i straight. Apa sebab Imam Syafi'i straight? Jangan nak ambil sambil lewat tinggal solat. Jangan nak ambil sambil lewat tinggal solat. Selagi mana tak ambil fardu, macam mana sunat nak tampung? Hujah Imam Syafi'i pun kuat ya. Maknanya janganlah nak tinggalkan solat ni. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Dan apabila dah selesai ni, dah selesai qada, sempat sembahyang berjemaah, baru ikutlah. Kalau tak sempat, kalau tak sempat, kalau tak sempat sembahyang seorang diri gitu. Kata Imam Nawawi, qada tetap qada, dia kata. Dan janganlah sembahyang yang qada di belakang yang sembahyang fardu yang tunai. Sebab ini khilaf ulama. Mazhab Imam Syafi'i boleh. Orang yang sembahyang qada ikut orang sembahyang fardu boleh. Orang sembahyang tunai ini dia boleh ikut. Orang sembahyang fardu ikut orang sembahyang sunat pun boleh. Tetapi perkara ini khilaf di antara ulama-ulama mazhab. Jadi Imam Nawawi punya pendekatan al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar daripada khilaf ulama ini adalah sunat. Jadi Imam Nawawi ambil sunat, kita keluar daripada bahas ulama ni. Qada dulu. Sebab ada ulama kata tak sah. Jadi Imam Nawawi kata ini kata tak sah, tiba-tiba pandangan tak sah tu betul. Jadi ambil pendekatan qada lah dulu. Qada dulu. Jangan sembahyang qada di belakang orang sembahyang fardu. Khilaf ulama. Tapi dulu-dulu dulu-dulu selalu gitu. Orang sembahyang tarawih di belakang ni pergi qada sembahyang. Zaman-zaman dulu 80-an, 70-an, pakcik-pakcik ni imam dah beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia pun tambah lagi. Kita kata, pakcik, kenapa imam beri salam, pakcik tambah? Aku qada. Sebelum Ramadan tak mau qada. Tang Ramadan waktu sembahyang sunat tarawih, situ dia nak qada. Imam beri salam, dia tambah. Kadang dia tambah 2 rakaat, kadang tambah 1 rakaat. Tu zaman 70-an, 80-an dulu begitu. Zaman tahun 2000 ni tak ada orang ketip, tak ada orang buat pun. Kalau buat pun kita apa pasal tu ajaran sesat ke? Ataupun orang kita ni nampak pelik je, Wahabi ke? Ini satu benda yang tak baik. Pelik sikit Wahabi, pelik sikit Wahabi. Wahabi cerita lain, itu berakidah. PK ni mazhab fake. Hanafi ada, Maliki ada, Hambali ada, Syafi'i. Oleh sebab itu kena mengaji. Kita kena mengaji. Oh, ini orang mazhab Maliki. Tengok-tengok dia takbir, lepas takbir tangan dia lepas. Dia kata aku semayang, dia nampak orang tu lepas takbiratul ihram dia lepas tangan. Wahabi lah tu. Apa tu kata? Itu dia mazhab Maliki. Dia mazhab Maliki ataupun dia Syiah. Mazhab Maliki. Ada pula orang pula semayang tangan dia pula bawah pusat kan, bawah pusat, itu Hanafi. Jadi kita bila belajar ni kita dapat entah sikit-sikit Wahabi, sikit-sikit Wahabi, itu dia Maliki, ini dia Hanafi, ini dia Hambali. Itu bukan Wahabi. Wahabi masalah akidah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, bila kita jahil ni tak tahu, hentam je lah, pelik je sikit Wahabi, pelik je sikit Wahabi. Ini kena belajar, kena belajar ilmu fiqh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kerana sembahyang qada di belakang orang yang sembahyang tunai, bersalahan ulama pada harusnya. Nampak? 4 mazhab tak setuju dalam bab ni. Ada yang kata boleh, ada kata tak boleh. Dan sembahyang tunai bagi orang yang ada qada, bersalahan juga ulama. Begitu juga selagi mana ada qada, boleh ke sembahyang tunai? 3 mazhab kata kena qada dengan segera, iaitu ikut tertib. Ada pun mazhab Syafi'i kita sunat ikut tertib. Tentang sahnya, jadi nak keluar daripada khilaf ni,
Ini kata tak boleh, ini kata boleh. Ambil pendekatan Imam Nawawi kata qada je lah dulu. Hilang pening kepala dia kata. Dan keluar daripada khilaf berselang ulama itu ada sunnah. Kaedahnya al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar daripada perbincangan ulama-ulama ni, kita ambil yang sepakat je, tak ada khilaf, sunat. Tak pening kepala. Ini kata sapu kepala 3 helai pun boleh. Ini kata separuh sapu kepala waktu ambil uduk ni. Ini pula kata 1/4. Senang, sapu semua. Sapu semua. Sah tak? Dah tentu sah. Dah tentu sah. Orang ni pula kata ambil uduk, bila ambil uduk gosok-gosok anggota ni hukumnya sunat, kita Syafi'i. Mazhab pula ke lain pula kata gosok-gosok ni hukumnya wajib. Senang ambil pendekatan, ambil uduk, gosok je. Sebagaimana sunnah Nabi SAW. Sunat ke wajib ke, aku Nabi memang dah gosok. Begitu. Ini pula kata bismillah ni merupakan satu ayat dalam surah Fatihah. Ini pula kata bukan, senang baca je lah. Berdosa ke baca? Ni orang bicara baca, ini baca bismillah ni satu ayat dalam surah Fatihah. Orang, ada ulama pula kata bukan satu ayat. Kita pergi tanya dia, kalau baca berdosa ke? Tak berdosa. Lebih baik entah baca. Jadi entah jadi imam, entah baca. Orang belakang semua tenang je. Orang yang mazhab lain kata ya Fatihah. Orang kata, ada yang kata sunat, dia baca, tak ada khilaf. Baca kuat ke tak baca kuat, kalau baca masalah, baca ke tak baca gitu. Baca terus, tak ada masalah. Kita cari masalah, tak nak baca lah, nak tunjuk pandai, baca secara pelan lah. Ini mencari masalah. Islam mengajarkan kita mengambil pandai mudah, iaitu tak ada perbalahan. Baca je lah. Baca. Zikir lepas semayang kalau kita baca kuat, salah. Sebab lepas semayang ada zikir, tak ada khilaf. Lepas semayang ada zikir. Jadi khilafnya kuat ke tak kuat, jahar tak jahar. Kalau jahar pun berdosa, tak ada ganggu orang lain. Semua orang duduk dah habis semayang, lepas semayang subuh ada orang nak pergi semayang sunat lagi. Lepas semayang subuh mana ada semayang sunat? Memang yang hadir ni memang nak datang mengaji. Lepas semayang subuh kita zikir kuat, takkan berdosa pun. Daripada berceramah, ada orang assalamualaikum warahmatullahi, ambil mikrofon pergi ceramah. Ini kau lagi bid'ah ke? Orang suruh berzikir, kau pergi berceramah. Ada begitu golongan-golongan ni. Dia tak tahu keadaan. Jadi Imam Nawawi ambil pendekatan keluar daripada bincang ulama ni sunat. Senang qada dulu dia. Tapi Imam Ghazali punya pandangan lain. Imam Ghazali ni sebab dia ulama maqasid. Ulama maqasid. Dia ada maqasid. Dia kata Imam Ghazali pula, kalau qada terlepas pula semayang fardu berjemaah, dua-dua melopong. Orang qada assalamualaikum warahmatullahi, qada semayang isyak tadi. Imam pun assalamualaikum warahmatullahi, tak dapat. Mana lebih afdal? Dia tengok maqasid dia. Imam Ghazali, kalau kita tengok dalam kitab Al-Mustasfa membahaskan dalam bab maqasid ni, kita tengok maqasid ni macam mana. Kita tujuan datang masjid nak sembahyang berjemaah, tiba-tiba bila qada assalamualaikum warahmatullahi, tak masuk nak sembahyang jemaah. Imam Ghazali punya pendekatan, dua-dua mazhab Imam Syafi'i. Tapi pendekatan Imam Ghazali dia lain sikit. Apa kata Imam Ghazali? Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dan jamaah daripada jamaah mazhab Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i yang selari dengan dia, daripada ulama disunatkan bahawa dimulakan dengan semayang tunai. Semayang tunai. Apa hujah Imam Ghazali? Imam Ghazali punya pandangan, waktu sekarang ni waktu apa? Waktu sekarang ialah semayang fardu subuh. Semayang waktu subuh. Wajibnya sekarang ni ialah wajib semayang fardu subuh. Semayang isyak dah lepas.
Dia bukan waktunya. Meraihkan waktu itu adalah terlebih afdal. Meraihkan waktu ada kaedah, iaitu dalam hukum fiqh dalam bab fadilah, iaitu mura'atul fadilah. Meraihkan fadilah itu terlebih afdal. Jadi kita meraihkan fadilat waktu sekarang. Waktu sekarang Isyak dah lama terlepas, maka kita raikan waktu sekarang, itu terlebih afdal. Saya bagi contoh kan, kita nak buat jamak takhir, mana lebih afdal? Mazhab Imam Syafi'i dua-dua boleh. Pandangan yang pertama kata ikut tertib waktu. Kita jamak takhir, kita semayang maghrib dulu, kemudian baru kita semayang isyak. Jamak takhir, bukan jamak takdim. Sebab apa? Oh, dia kata raikan ikut tertib waktu. Ada pada pandangan kedua, raihkanlah waktu sekarang. Sekarang waktunya ialah semayang isyak. Jadi kita semayang fardu isyak dulu, sebab ini waktu dia. Kemudian barulah kita semayang fardu maghrib. Dua-dua ni Imam Syafi'i ada yang ikut pandangan Imam Ghazali, ada ikut pandangan imam lain. Siapa nak ikut pandangan kata raikanlah ikut tertib, itu yang semayang maghrib dulu baru semayang isyak. Jadi kalau kita nak ikut tertib, kita sampai satu tempat, jemaah sana sedang semayang fardu isyak, kan, semayang fardu isyak. Jadi kalau kita nak semayang fardu maghrib, orang semayang fardu isyak, macam mana pula? Imam naik rakaat keempat, kita terpaksa mufaraqah. Terpaksa mufaraqah. Orang semayang jamak boleh ikut semayang orang tamam boleh, tak ada masalah. Tapi kita sekarang ni nak ikut raikan waktu, kita nak semayang maghrib dulu, sedangkan imam semayang sempurna 4 rakaat. Macam mana? Imam nak rakaat keempat, kita terpaksa mufaraqah sebab kita nak buat semayang. Boleh ke orang semayang maghrib ikut orang semayang isyak? Dia tahu memang isyak ni 4 rakaat. Nampak ni? Oleh sebab itu ulama kata raikanlah waktu. Semayang fardu isyak dulu 4 rakaat bersama imam dalam keadaan tamam, kemudian semayang fardu maghrib pula memang tak boleh qasar. Nampak ni? Ini fiqh. Pandangan ini meraihkan tertib, pandangan ini pula meraihkan waktu. Imam Nawawi tadi meraihkan tertib, Imam Nawawi meraihkan waktu. Nampak ni? Meraihkan. Apa hujah Imam Ghazali? Imam Ghazali kata semayanglah tunai bersama dengan imam, sebab ini waktu dia, raihkan waktu. Jika ia takut luput semayang jemaah, kalau berbimbang ia dengan semayang qada langsung tak dapat semayang berjemaah, dua-dua melopong, dia kata. Jemaah pun tak dapat apa semua. Lebih baik raikan waktu. Dan tempat sunat itu semuanya pada semayang yang lain daripada Jumaat. Jumaat mana boleh? Jumaat mesti ikutlah semayang Jumaat, tak boleh terluput semayang Jumaat. Ada kata aku kena qada dululah subuh, tak semayang. Tok imam nak semayang Jumaat ni, tak apalah, aku nak qada tak masa semayang Jumaat lah. Lagi bahaya, tadi qadakan semayang subuh, udah tu terlepas pula semayang Jumaat, qada pula semayang zuhur. Qada semayang zuhur, berlaku 2 kemudaratan. Satu pun tak dapat. Satu semayang yang subuh pun kena qada, yang Jumaat pula semayang zuhur. Dua-dua tak terlepas. Imam Ghazali menyebut raikan waktu. Qada, ia perlu qada. Mentakhirkan qada dengan sengaja berdosa. Mentakhirkan qada dengan sengaja berdosa. Tapi kalau tertidur mentakhirkan qada adalah hukumnya tidak berdosa. Sebab dia contohnya tertidur malam tadi, terlupa semayang fardu isyak, bangun-bangun dah subuh, dia bukan dengan sengaja mengqadakkan semayang yang tertinggal, bukan dengan sengaja, hukumnya sunat sahaja dengan segera. Dengan segera dalam mazhab kita
Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhum. Sama balik kita. Dan demikian juga pada semayang yang lain, jika takut luput semayang tunai sampai terlepas semayang tunai, lama dua-dua jadi qada. Lama-lama dua jadi qada, dia kata. Sama balik kita. Jika imam niat jadi imam di tengah semayang. Di tengah semayang, imam baru teringat, aku tadi tak niat jadi imam. Ataupun dia semayang, tiba-tiba ada dengar ada orang belakang Allahu Akbar, takbir. Mana orang ni nak ikut dia? Dia pun berniat jadi imam di tengah semayang. Sama ada semayang itu bermula daripada takbirat ihram, belakang ada makmum, tengah-tengah semayang baru dia teringat, Allah tak teringat jadi imam, dia pun niatkan jadi imam. Tak perlu dia ulang balik takbirat ihram. Pahalanya bermula daripada takbir ke, ataupun bermula dia berniat jadi imam. Innamal a'malu binniyat. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat. Hadis ini ialah hadis gharib. Hadis ini gharib tapi sahih. Kenapa gharib? Seorang sahabat meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi bawah dia banyak. Ini nama gharib. Gharib ni ada sahih dan ada dhaif. Jadi hadis innamal a'malu binniyat walaupun gharib, iaitu diriwayat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, tapi hadis itu adalah sahih. Ada sahih. Gharib ni ada dua cabang, ada gharib mutlak, ada gharib nisbi. Ini mengaji ilmu mustalah hadis. Kalau mutlak bermula daripada awal dia seorang je. Adapun nisbi dia berada di tengah. Di tengah. Tiba-tiba Imam Malik meriwayatkan daripada Imam Zuhri. Zuhri daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an. Maka Imam Malik ni dia seorang je di tengah. Daripada atas ni ada Anas, ada Abu Hurairah ada. Makna di bawah ni seorang aja, di tengah seorang. Gharib juga, tapi gharib nisbi. Ini mengaji ilmu mustalahul hadis. Sama balik kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, jika imam niat jadi imam di tengah-tengah semayang, hasillah pahala jemaah daripada ketika ia niat. Berdasarkan niat, innamal a'malu binniyat. Jika imam itu berniat menjadi imam di tengah-tengah semayang, diberi pahala jemaah mulai daripada ketika ia berniat menjadi imam. Ini bukan semayang Jumaat dan bukan semayang yang diulangkan semula. Tadi kalau imam dah semayang berjemaah, ada 3 orang jemaah dia, tiba-tiba jemaah lain ramai pula datang, beratus-ratus. Orang kata, tuan imam dah habis semayang lah. Dah habis. Berapa orang? 3 orang aja lah. Ni Bilal belakang dia. Kami nak juga tu imam jadi imam. Jadi imam ni dia ulang balik semayang. Dia ulang balik semayang kali kedua ni nama salatul mu'adah. Yang saya huraikan pada pengajian yang lepas, ada 12 syarat. Semayang yang diulangkan semula mesti berniat menjadi imam di dalam takbiratul ihram. Berniat dalam takbiratul ihram menjadi imam. Syarat dia begitu. Dia ada 12 syarat. Saya huraikan pada pengajian yang lepas. Begitu juga semayang yang dinazarkan mesti berniat dalam takbiratul ihram. Semayang Jumaat mesti berniat dalam takbiratul ihram menjadi imam. Kalau dia berniat di tengah semayang, tak sah semayang Jumaat. Tetapi lain daripada itu, kalau imam ni tiba-tiba teringat dia tak niat jadi imam, ketika jadi imam mengimamkan semayang fardu isyak, naik rakaat kedua baru dia teringat Allah tak ada berniat rupanya. Dia pun niat, bermula dia berniat pada rakaat kedua itulah pahala berjemaah, tapi makmum semua dapat pahala berjemaah. Dan tidak terlibat niatnya itu pada rakaat-rakaat yang terdahulunya. Demikianlah dinakalkan oleh Abul Futuh Al-Ajli di dalam nukatnya, iaitu dalam kitab nukat atas kitab Al-Wasid. Al-Wasid ini karangan Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali nama kitanya Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz. Ini kitab fiqh Imam Syafi'i. Kitab Al-Wasit ni mutanawal,
banyak dah dicetak. Ada seorang ulama daripada Iraq, dia takhrijkan kitab PhD dia. PhD kan master di Azhar, Al-Wasit. Dia pernah datang ke Malaysia ni, dia telah mentahqiqkan kitab Al-Wasit. Dia jadi tebal lah, ada lagi banyak berjilid. Al-Wasit karangan Al-Imam Al-Ghazali. Dalam karangan dalam Al-Wasit ni datanglah seorang ulama yang bernama Abu Futuh Al-Ajli. Beliau telah memperhalusi, menilik dan juga memberikan buah pikiran. Nama dia Nukat, Nukatul Wasit. Cetakan lama Nukat Wasit ni dia di tepi-tepi, cetakan lama dulu ada di tepi-tepi tu, Nukatul Wasit li Imam Abu Futuh Al-Ajli. Ni cetakan lama, tapi sekarang tak ada lah, cetakan baru ni tak ada Nukatul Wasit. Ini dia perhalusikan, ada berapa lapas-lapas ataupun pandangan ulama ni, dia pun dia letakkan di sama ada nota kaki ataupun nota birai ni di tepi tu, dia tulis ini karangan Imam Abu Futuh Al-Ajli. Daripada Al-Imam Al-Baghawi. Imam Baghawi ini di antara kitabnya Masabih Sunnah. Al-Imam Baghawi rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa sekiranya imam itu berniat di tengah semayang, bermula dia niat, itulah pahala dia dapat semayang berjemaah. Sebelum tu kira semayang seorang, dia semayang seorang diri. Masalah 94, makmum tidak wajib mengikut imam jika ia tinggal baca Fatihah pada rakaat yang pertama. Kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan? Imam lepas takbiratul ihram, kita pun ikut imam takbiratul ihram. Lepas takbiratul ihram tu, imam tiba-tiba baca surah aja. Bismillahirrahmanirrahim, sabbihisma rabbikal a'la. Itu. Makmum belakang subhanallah. Dia kata betul lah aku baca surah. Imam pun rukuk, imam i'tidal, imam sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua. Makmum dia kata yakin bahawa tu imam ni tak baca surah Fatihah, tapi tu imam terpinga-pinga, betul lah aku baca sabbihis. Dia ulang balik, sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, kan? Makmum dia subhanallah. Dia kata mana dia salah aku baca, betul lah aku baca. Jadi tu imam kita sebagai makmum ni nak mufaraqah ke ataupun macam mana? Barangkali imam ini menyangka bahawa dia betul tadi dah habis baca Fatihah, sekarang ni baca surah, tapi makmum pula yakin bahawa imam memang tak baca Fatihah. Ni dia terlupa ni tu imam ni. Adakah kita tak mau ikut tu imam ataupun macam mana caranya? Cuba tengok pembahasan kita. Jika imam tinggal baca Fatihah pada rakaat pertama, dahlah dia tertinggal dan rukuk ia, maka tidak wajib makmum mengikut. Makmum tak boleh ikut, tapi makmum boleh tunggu. Maka kita anggapkan dengan harus mengikutnya dengannya pada perbuatan lupa, bahkan ditanggung perbuatan itu atas lupa. Terus sebagai makmum tanggung, tu imam ni lupa ni, tapi kita tak mau berpisah daripada dia, nak sembahyang berjemaah. Kalau kita buat pula jemaah lain, ini masalah. Kita nak juga sembahyang berjemaah. Jadi kalau kita tak nak mufaraqah, boleh tunggu waktu berdiri sehingga imam naik nanti. Dan janganlah mengikutnya pada rukuk itu, tak payah ikut rukuk, kerana rukuk itu tidak dikira baginya. Bahkan ia diberi pilih antara mufaraqah dengan imam itu dan rukuk dan sujud dengan sendirinya. Ini yang pertama. Tok imam ni tak mau subhanallah, tak erti, takkan nak cakap. Tok imam tertinggal Fatihah, batal pula sembahyang. Tok imam rukuk juga, kita pun niat tahu ikut tok imam lah. Kita pun rukuk, i'tidal, sujud apa semua seperti seorang sembahyang seorang diri. Ini kaedah pertama. Kaedah yang kedua, nak juga sembahyang berjemaah atau menunggu imam sambil berdiri.
sehingga sujud ia dan berdiri ia imam kepada rakaat yang kedua, sampailah imam naik rakaat kedua. Pada rakaat kedua tu imam yang baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Betul dia baca Fatihah. Dan apabila ia berdiri dan membaca Fatihah dan rukuk imam, maka hendaklah makmum mengikut rukuk sertanya. Ikut rukuk. Dan rakaat itu dikira permulaan semayang bagi imam. Makmum anggap itu rakaat pertama bagi tok imam. Dan permulaan semayang juga bagi makmum. Tadi sebab dia tak ikut. Dan apa yang telah dikerjakan oleh imam itu tidak diambil kira dengan dia. Yang sebelum ni tak dikira. Dia anggap sebagai dia lupa. Jadi masalah pula. Imam duduk tasyahud awal, kita jadi makmum macam mana? Kalau kita duduk juga tasyahud awal sama imam, sedangkan kita menganggap sebagai makmum itu rakaat pertama. Rakaat pertama mana ada duduk tahiyat awal? Nampak? Nak tunggu di mana? Berdiri ke nak sama? Duduk dengan sama imam, batas semayang. Pelik dah kitab fiqh. Kitab ni tak ada dalam Munyatul Musalli. Ini kitab khas untuk imam dan makmum. Syekh menyebut, dan apabila semayang oleh imam pada ini rakaat dan duduk ia kerana membaca tasyahud awal, dia baca tahiyat awal, mengikut anggapan dia, i'tiqad dia kata dia yang betul, maka makmum itu jangan mengikut dia, jangan duduk tahiyat awal sama. Bahkan hendaklah makmum tunggu waktu berdiri, makmum terus naik. Bahkan hendaklah bangun makmum dan menunggu dalam keadaan berdiri, dan jangan membaca makmum jangan baca apa-apa, diri je. Takkan pelik tu orang kata semayang, aku semayang satu surah tu imam duduk tasyahud awal, makmum semua berdiri. Ini kena report Jaim ni, dia kata ini ajaran sesat. Sebab ada seorang ni, dia tengok, dia singgah waktu subuh, dia tengok masjid imam tu sujud sejadah, dia tak pernah sujud sejadah kan, sujud sejadah. Dia jadi pelik, dia kata saya singgah sembahyang subuh, tiba-tiba dah habis bacanya dia terus sujud lah, terus sujud. Ini ajaran sesat ni, dia kata ajaran sesat. Gitu. Dia tak tahu apa sujud sejadah, dia tak tahu. Sebelum ni tak pernah. Jadi contohnya kalau berlaku begini, itu maknanya makmum faham bahawa imam tu tak betul, tapi mereka nak meneruskan juga sembahyang berjemaah dengan imam. Waktu imam duduk tasyahud awal, jangan diikut, terus bangun. Dan bila bangun jangan baca apa-apa. Dan jika ia membaca juga, maka tidak dikira bacaannya. Kenapa tak dikira? Imam tak naik lagi. Mengikut salah satu daripada dua pendapat di kalangan mazhab kita, Al-Imam Syafi'i. Ni panjang ni, InsyaAllah kita sambung akan datang. Seronok baca kitab ni, dia lain daripada yang lain. Soalan, jika imam terlupa rukuk dan terus sujud pada rakaat pertama, makmum turun rukuk dan tersedar imam sujud ketika sedang rukuk, makmum pilih untuk tidak mufaraqah, di manakah makmum perlu tunggu? Makmum perlu tunggu waktu berdiri. Kalau sebelum rukuk, makmum tunggu waktu berdiri. Kalau rukuk adalah merupakan rukun. Rukun panjang. Panjang, tapi macam mana nak tunggu waktu rukuk? Macam mana nak tunggu waktu
waktu rukuk. Dia sudah rukuk dengan sengaja, dia tak boleh patah balik. Nak tunggu waktu i'tidal. I'tidal adalah merupakan rukun pendek, tak boleh tunggu lama. Dalam situasi begini, payah ni situasi begini, mufaraqah itu adalah lebih baik bagi dia. Sebab siapa boleh rukuk lama? Lama tu nak tunggu. Di antara rukun yang panjang, rukun pendek i'tidal. Di antara rukun pendek iaitu duduk antara dua sujud. Nak bangun i'tidal tunggu tak boleh, sebab dia rukun pendek. Berbeza tadi berdiri betul dia boleh tunggu, sebab rukun itu rukun panjang. Rukun panjang. Kalau dia menyusahkan, maka mufaraqah itu adalah lebih baik bagi dia. Tetap Allah berikan pahala berjemaah kadar bersama dengan imam. Wallahu alam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli عليه وسلم. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد أيا ليالي الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. عدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل عليه وسلم. بالله صلني فداك روحي ذبت من الحجر والصدود.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم